إلى حضرة نبينا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى أهل بيته وأزواجه وذرياته والصحابة أجمعين وإلى المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أحييكم بتحية الإسلام، تحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله الله للعالمين كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وعنئم على هذا النبي الكريم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam ini kita masih lagi dapat bersama-sama dalam menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dapat kita berada dalam majlis ilmu pada malam ini. Walaupun pada malam ini pada asalnya jadual ataupun kuliah jemputan yang akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Fathi Naim, kalau ikut perancangan beliaulah pada malam ini, bukan Ustaz Said An-Naim. Akan tetapi kita merancang dan Allah Ta'ala merancang, maka Allah Ta'ala lah sebaik-baik yang merancang, tuan-tuan sekalian. Pengusi bagi tahu tadi sebelum maghrib tadi bahawa Al-Fadhil Ustaz dia on the way, tak sempat datang, tak sempat sampailah ke Terengganu daripada KL. Ala kulli hal, Al-Fadhil Ustaz menyampaikan salam kepada tuan-tuan sekalian dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah jika ada kesempatan kita akan jemput lagi untuk datang untuk menyampaikan tazkirah di masjid kita, tuan-tuan sekalian. Ala kulli hal, tuan-tuan sekalian, kita tak naklah jadi kosong pada malam ini. Kita isi dengan pengisian tazkirah yang mana, tuan-tuan sekalian, di antara ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan kita tentang semayang. Antara dalam surah Maryam, Allah Taala mengatakan fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salat wattaba'u ash-shahawat fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa 'amila salihan فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Maryam. Surah Maryam ni surah selepas surah Al-Kahfi, juzuk 16. Allah Ta'ala kata fa khalafa min ba'dihim khalfun,
maka datanglah sesudah mereka khalfun, pengganti, adha'us salah, yang menyia-nyiakan salat, wattaba'us syahawat, dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh. Maka mereka itu akan masuk syurga dan tidak dianiaya, dirugikan sedikit pun. Yang mana tuan-tuan sekalian, dalam ayat ini Allah Ta'ala nak mengingatkan kita, memberikan peringatan kepada kita, yang mana fakhalafa min ba'dihim, selepas daripada generasi yang dulu akan datang satu generasi, satu pengganti, yang mana Allah Ta'ala bagi tahu tuan-tuan sekalian, pengganti ini iaitulah mereka yang adha'us salah, mereka yang mensia-siakan salat, dan mereka ni mengikut hawa nafsu mereka. Ini bahaya. Akan datang selepas daripada mereka ni, selepas daripada zaman sebelum ini akan datang generasi, mana kita lah generasi yang akan datang ni. Allah Ta'ala bagi tahu satu generasi yang datang selepas ini, yang mana generasi itu adha'us salah, mereka mensia-siakan salat. Makna apa? Kata ulama, mereka meninggalkan semayang, buat main dengan semayang, rasa remeh-temeh tentang semayang. Ini yang berlaku tuan-tuan sekalian. Generasi kita pada hari ini, generasi yang mana tidak merasakan bahawa salat ini satu perkara yang penting. Kalau salat tuan-tuan sekalian mereka tak rasa penting, hal-hal lain lagilah tak penting bagi dia. Kenapa? Kerana salat ini Allah Ta'ala kata, seperti mana yang telah disebut tiap-tiap kali dalam tazkirah, as-salatu imaduddin, salat ini tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamad din, barang siapa yang mendirikan salat maka dia mendirikan agama. Wa man hadamaha faqad hadamad din, barang siapa yang meninggalkan salat maka dia telah menghancurkan agama. Apa yang berlaku tuan-tuan sekalian pada hari ini, Allah Ta'ala sebut dah. Generasi yang datang selepas daripada zaman-zaman sebelum kita ini, yang mana generasi yang kita bimbang, generasi yang mana tuan-tuan sekalian, wal'iyadzubillah, mereka-mereka yang meninggalkan semayang. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Sebab semayang ni satu amal ibadat yang sangat penting, yang utama, yang pertama yang akan dihisab oleh Allah Ta'ala bila mana kita dibangkitkan oleh Allah Ta'ala. Yang pertama semayang. Jadi kalau semayang pun tuan-tuan sekalian mereka tinggalkan, tak rasa berdosa, jadi bagaimana nak jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tinggal semayang pada hari ini, semayang subuh qada, semayang zuhur pun qada, semayang asar pun qada. Ada yang semayang maghrib qada, semayang isyak pun qada, tuan-tuan sekalian. Kerana bagi dia tak apa, hidup lagi. Tak apa tinggal semayang, mana apa lepas ni boleh qada. Itu jawapan dia. Sedangkan tuan-tuan sekalian, tinggal semayang ni jangan ingat dosa kecil. Tinggal semayang ni dosa besar. Di antara dosa-dosa besar yang disebut oleh Nabi SAW, iaitulah orang-orang yang meninggalkan semayang. Sebab tu beza di antara orang yang beriman dengan orang tak beriman, orang kafir ni, tarkus solat, tinggal semayang. Berat tuan-tuan sekalian. Tinggal semayang ni berat. Yang mana mereka ni tahu kewajipan semayang, tapi buat tak endah tentang semayang.
Sebab tu tuan-tuan sekalian, macam mana kita nak melihat generasi yang akan datang selepas ini? Kalau generasi sekarang ini dah meninggalkan semayang, tak semayang, bayangkan generasi yang akan datang yang akan memimpin dunia, macam mana agaknya tuan-tuan sekalian? Cuba kita fikirlah lagu mana. Bila dengarnya ayat Allah Ta'ala ni, kita rasa bimbang, rasa takut tuan-tuan sekalian. Allah Ta'ala sebut mana datang selepas ini satu generasi yang adha'us salah, yang mana mereka ni mensia-siakan solat. Orang yang tinggalkan semayang ni tuan-tuan sekalian, memang tepat dia di mana? Neraka Saqar. Ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kamu berada dalam neraka Saqar? Malam nakum minal musallin, kami ni bukan orang semayang. Kami ni bukan orang semayang, tu jawapan dia. Dalam neraka tuan-tuan sekalian. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, kita pada hari ini mesti ubah cara pemikiran kita. Bagaimana kita nak pilih isteri pada hari ini, nak pilih majikan ke, nak pilih setiap lah kawan-kawan kita ke sebagainya, mesti cari orang yang semayang. Cari orang yang semayang. Kalau nak cari pekerja, kalau kita majikan, cari pekerja yang jaga semayang. Kalau kita nak cari isteri yang bakal isteri kita ni orang yang semayang. Nak cari suami pun kena cari orang yang semayang. Ni ayah-ayah belaka nak cari menantu, jangan tengok kaya je. Mari alpak boh. Contoh. Velfire. Kan? My V dak tengok pasal Velfire, mari tengok. Velfire. Tok Imam dak rak. Kan? Pasal naik motor Honda 50. Tok Imam ni dia tolak. Tok Bilal dia tolak. Dia ambil hak mana? Dia ambil hak Velfire Alfat tadi tak? Yang mana tuan-tuan sekalian, bukan kita nak kata semuanya macam tu tak, tapi mentaliti pada hari ni mak ayah tengok pada dunia. Kan? Gaji apa gaji? Kerja benda? Kerja sedap boh. Ahli perniagaan, businessman, 40,000 sebulan. Kan? Ni Tok Imam tak rak 800 je. Contoh tuan-tuan sekalian. Kan? Tak rak. Padahal hak ni hak semayang bang ni tuan-tuan sekalian. Tok Bilal hak ni semayang bang, contoh je lah. Cuba cari menantu kita ni orang yang rajin semayang. Kalau kita silap pilih tuan-tuan sekalian, bayang macam mana menantu kita, anak-anak kita ni nak selamatkan keluarga dia. Kalau kerana tidak tahu tentang semayang, tak semayang. Ini yang berlaku pada hari ini tuan-tuan sekalian. Kita kena tengok pada hari ini, nak pilih apa sekalipun, kena tengok semayang ke tak semayang. Kalau semayang pula, tengok semayang jemaah ke semayang rumah, tuan-tuan sekalian. Ni kita kena tengok pada hari ini. Cuba cek anak-anak kita tuan-tuan sekalian, semayang ke tak rumah tu. Pasal apa? Pasal benda ni ada tuan-tuan sekalian pada hari ini. Ni telefon ni setiap orang ada. 24 jam main telefon pada hari ini anak-anak kita. Dengan gamenya. So ceritalah game, macam-macam game ada pada hari ini. YouTube pun cakap nak layan tuan-tuan sekalian, Netflix lagi. Apa lagi? Macam-macam, Astro dan sebagainya, macam-macam dalam ni ada belaka ni. Cuba tengok anak-anak kita pada hari ini, dia semayang tak semayang? Bila kita tanya, dia kata dia semayang. Tuan-tuan tengok dia semayang ke tak tuan-tuan sekalian? Kena cek anak-anak kita. Pasal apa ni? Kita bimbang mereka-mereka yang meninggalkan semayang ni, tempat dia neraka. Allah Ta'ala murka orang yang meninggalkan semayang. Kerana orang yang tinggalkan semayang ini, dia bukan sekadar musuh. Musuh kita bukan orang kafir saja, bahkan musuh Islam, musuh Allah Ta'ala, orang tinggal semayang. Jangan pula kita pilih tuan-tuan sekalian pada hari ini,
Kita pilih orang yang tinggal semayang. Ni kita bimbang pada hari ni. Tak kira lah nak pilih apa sekalipun, nak pilih pimpinan ke, nak pilih ketua, nak pilih apa sekali, tengok dia semayang tak semayang. Ini sampai tak semayang kita angkat jadi pemimpin. Tak semayang kita jadi natu kita. Tak semayang kita ambil jadi pekerja kita, tuan-tuan sekalian. Sedangkan yang mana kalau kita lihat bagaimana semayang ini, orang yang jaga semayang, tuan-tuan sekalian, insya-Allah akan baiklah kehidupan dia. Orang yang jaga semayang akan cantiklah peribadi dia, tuan-tuan sekalian. Comel dia. Tengok orang yang kuat semayang ni, memang akhlak dia bagus. Tak nafilah segelintir tu ada yang semayang akhlak tak bagus, yang ni mungkin ada masalah pada semayang dia, mungkin nak jaga adab-adab dalam semayang. Tapi orang yang semayang betul-betul ikhlas kerana Allah Ta'ala, yang jaga adab-adab dalam semayang ini, akhlak peribadi dia mesti bagus, tuan-tuan sekalian. Sebab tu Nabi SAW mengatakan dalam satu hadis, "Idza ra'aita ar-rajula," kalau kamu tengok seorang lelaki yang mana a'tadul masajid, yang mana mereka ni memang sentiasa ke masjid, subuh ke masjid, zuhur masjid, asar masjid, maghrib pergi masjid, isyak pergi masjid, fayashhad lahu iman. Kamu saksikanlah bahawa dia ni orang yang beriman pada Allah Ta'ala. Ini Nabi sebut, tuan-tuan sekalian. Orang yang mari semayang ni, kenapa? Dia ma'murkan rumah Allah. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Hanya saja yang memakmurkan masjid Allah Ta'ala ni orang-orang yang beriman, dan orang yang beriman pada hari akhirat. Kita tengok bagaimana zaman sahabat Nabi, tuan-tuan sekalian, bagaimana mereka ni bersungguh ni nak semayang, bagaimana mereka ni jaga semayang, walaupun dalam keadaan macam mana sekalipun mereka berada, dalam peperangan, dalam musafir, dalam mana-mana keadaan sekalipun, tetap jaga semayang. Nabi kita pengsan berapa kali sebelum dia wafat. Usahanya Nabi SAW nak semayang dengan para sahabat-sahabat Nabi. Kita pada hari ini alasan COVID, tuan-tuan sekalian. Alasan COVID. Walaupun kita kata tak ada lah, lepas kita dah cek belaka swab test comel, tak ada alasan COVID dah, tuan-tuan sekalian. Patut boleh mari dah masjid pada hari ini. Kita dah diuji oleh Allah Ta'ala 2 tahun PKP dan sebagainya, tak boleh nak semayang. Dah rasa dah ujian itu. Kalau orang yang beriman, tuan-tuan sekalian, bila mana dia tak boleh datang ke masjid, dia akan rasa bimbang dalam hati dia, rasa duka cita dalam hati dia. Kenapa tak boleh datang semayang masjid rumah Allah Ta'ala? Ni orang yang ada iman dalam hati. Tapi kalau orang tak ada iman, dia tak kisah. Dia tak kisah tak mari masjid, dia tak kisah semayang ke tak semayang. Yang dipergi tempat-tempat hiburan, tempat-tempat yang seronok-seronok, ni dia pergi. Tapi masjid, tuan-tuan sekalian, makin lama, kalau macam inilah keadaannya, makin lama makin tak ada orang yang datang masjid, datang mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu, tuan-tuan sekalian, ayat ni sangat berat. Allah Ta'ala kata akan datang selepas ini, yang mana pengganti generasi yang sia-siakan semayang, dan yang kedua, mereka ni ikut syahwat, ikut hawa nafsu. Hawa nafsu ajak kepada sukaria, ajak kepada nak enjoy, dia ikut. Benda-benda yang memayahkan semayang ke baca Quran ni, mari majlis ilmu ni, nafsu tak suka. Nafsu tak suka, tuan-tuan sekalian. Sebab itulah
nafsu ni ada peringkat-peringkat dia. Yang paling terbaik ialah nafsul mutmainnah. Sebab itulah kita ni tuan-tuan sekalian, biarlah kita didik nafsu kita ni supaya apa? Dia tunduk taat pada Allah Ta'ala. Jangan jadikan nafsu kita ni jadi Tuhan. Dia berbaharaja lela, dia nak buat suka apa, kita ikut belakang hawa nafsu kita. Sampai kita ni lupa kepada Allah, lupa pada Rasulullah, lupa pada semayang, lupa pada baca Quran. Lalainya kita tuan-tuan sekalian, kenapa? Ikut nafsu kita. Jadi dua benda ni Allah Ta'ala sebut, iaitulah mereka yang mensia-siakan semayang dan juga mengikut hawa nafsu. Fasawfa yalqawna ghayya. Allah Ta'ala kata mereka ni akan dicampak dalam neraka, dalam jurang neraka. Wal'iyadzubillah tuan-tuan sekalian, minta jauh daripada Allah. Fasawfa yalqawna ghayya, dia akan dilempar dalam jurang neraka. Yang mana jurang neraka ni tuan-tuan sekalian, dalamnya jurang neraka ni, satu hari Nabi SAW terdengar satu suara yang sangat kuat. Bila sahabat tanya Nabi, apakah suara tu ya Rasulullah? Nabi kata suara tu suara batu yang telah dilempar baru sampai ke jurang neraka. 70 tahun perjalanan tuan-tuan sekalian, dalamnya neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kita ingat benda ni macam tak ada apa, macam benda yang remeh-temeh. Sedangkan solat ni merupakan satu perkara yang mesti dilihat aulawiyat, keutamaan yang mesti kita berikan daripada benda-benda yang lain. Sesibuk mana kita tuan-tuan sekalian di atas dunia ni, jangan kita abaikan solat kita, sibuk mana pun. Kenapa tuan-tuan sekalian? Kalau nak bandingkan, kalau kita tahu nilai semayang kita ni lebih hebat daripada dunia, cuba tengok Nabi kata apa? Rak'ataini qabla al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Ni pun cukup dah. Nak tengok dunia kita ni setara mana sangat. Nabi kata 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat je tuan-tuan semayang sebelum subuh, lebih baik daripada dunia dan isi dunia. Maknanya dunia ni apa benda sangat tuan-tuan sekalian. Dunia ni apa benda sangat. Kita dak kejar kepada dunia ni, sampai kita bina istana, bina mahligai, bina jawatan, bina kekuasaan kita di atas dunia ni. Tak boleh lawan 2 semayang 2 rakaat sebelum subuh. Tak boleh lawan waktu tuan-tuan sekalian. Kita dak kejar dunia siang malam, tak boleh lawan 2 rakaat sebelum subuh. Apatah lagi semayang subuh, apatah lagi semayang berjemaah, semayang-semayang yang lain. Bayangkan banyak mana ganjaran yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Sebab tu kita ni kena rasa syukur pada Allah Ta'ala. Kenapa tuan-tuan sekalian? Kerana amalan yang kita lakukan di atas dunia ni sikit sebenarnya, sikit sangat nak dibandingkan dengan ganjaran yang kita akan dapat dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat sikit je kita atas dunia ni, tapi yang sikit inilah tuan-tuan sekalian, belum tentu orang boleh buat. Belum tentu. Kita gagah pada hari ni tuan-tuan sekalian, tanyalah orang yang main gym, abang-abang sado kita, six pack, eight pack ni tuan-tuan sekalian. Hak ni 1 pack je. Dia punya gagah tu, dia boleh angkat besi berkilo-kilo tuan-tuan sekalian. Boleh tak mari semayang? Belum tentu. Walaupun dia boleh angkat berkilo-kilo tadi tu, berat tadi tu, belum tentu boleh semayang, datang masjid. Belum tentu tuan-tuan sekalian. Sebab itulah kita melihat bagaimana rahmatnya Allah Ta'ala kepada kita, bila mana Allah Ta'ala bagi kita peluang, bagi kita rasa lapang. Walaupun kita sibuk di atas dunia ni, Allah Ta'ala beri kita jalan untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nikmat yang sangat besar tuan-tuan sekalian.
Dan Allah Ta'ala kata, illa man taba wa amana wa amila salihah, melainkan orang-orang yang bertaubat pada Allah. Kita hidup di atas dunia ni, dosa-dosa apa yang kita buat semuanya akan diampunkan oleh Allah Ta'ala. Dosa kita bunuh orang 100 orang, kita taubat, Allah Ta'ala ampun dosa kita. Berzina 1000 orang, bila kita bertaubat, Allah Ta'ala ampun dosa kita. Tak puasa bulan Ramadan, kita taubat, Allah Ta'ala ampun dosa kita. Tinggal semayang, kita taubat, Allah Ta'ala ampun dosa kita. Syarat tuan-tuan sekalian, mesti bertaubat pada Allah Ta'ala. Illa man taba. Sebab tu Allah Ta'ala ni suka orang yang bertaubat pada dia. Allah Ta'ala gembira, lebih gembira daripada orang yang kehilangan unta di padang pasir. Tuan-tuan bayang orang pengembala ataupun orang Arab ni zaman dulu ni, bila bawa unta ni kan, kenderaan yang ada unta lah pada hari itu dipanggil Safinatus Sahra, kapal safinah, dan di padang pasir unta. Pasal dia boleh bawa barang-barang banyak. Cuba bayangkan tuan-tuan sekalian, unta yang dibawa tadi ni tiba-tiba hilang unta tadi. Tak senang duduk pergi mari unta tak ada pula dah kan. Dicari jumpa unta tuan-tuan sekalian. Gembiranya dia tadi sampai dia kata, aku Tuhan mu ni, Allah Ta'ala mu ni hamba. Sampai gembiranya dia tertukar tuan-tuan sekalian. Dia kata, aku ni Tuhan, Allah Ta'ala ni hamba. Nak kata gembira sangat dia tu, suka sangat sampai jumpa unta. Allah Ta'ala lebih daripada tu lagi, sukanya dia. Sukanya Allah Ta'ala, gembiranya Allah Ta'ala bila mana seseorang tadi dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi syarat kena taubat betul-betul tuan-tuan sekalian. Kenangan silam kita dulu, mungkinlah masing-masing ada zaman silam. Yang pernah bawa trailer, pernah bawa lori, pernah bawa macam-macam lah, bawa kapal ke, bawa benda ke. Zaman-zaman dulu tak kenal Islam, jahiliah lagi. Kita tinggal semayang banyak mana tuan-tuan sekalian. Lepas tu kita dah sedar bahawasanya Allah Ta'ala beri hidayah, kita sedar pada hari ini semayang ni penting, maka kita semayang. Kita semayang lah, jangan pula dah tahu kita tinggal dulu zaman muda kita 40 tahun tak semayang, bila dah tua ni, dah ada cucu tuan-tuan sekalian, buat dah endah juga, tak kena dah. 50 tahun 40 tahun tinggal semayang zaman muda kan, ni dah tua ada cucu, takkanlah tak reti-reti lagi tuan-tuan sekalian. Tak reti nak mikir lagi ke bahawasanya mu ni dah tahap kubur panggil. Kubur tinggal nak isi tuan dia tuan-tuan sekalian. Tak reti-reti lagi nak bagi semayang. Ni kalau hak tua, hak muda pun jangan ingat walaupun dia muda. Kerana pada hari ini tuan-tuan sekalian, kita tengok bagaimana yang ramai mati orang muda. Tiap-tiap hari ada orang mati. Tiap-tiap hari ada orang mati. Jangan kita ingat, tak apa, lepas ni boleh qada. Jangan ingat gitu. Bimbang tuan-tuan sekalian, bila mana kita nak qada tu, kita mati tak sempat qada. Sebab tu kena, jangan tangguh-tangguh semayang. Bila kita ada peluang untuk semayang, semayanglah tuan-tuan sekalian. Jangan tinggal. Yang qada tu qada lah. Sebab itulah di antara satu amalan, kalau tuan-tuan boleh pergi ke Mekah, saya doakan tuan-tuan sekalian dapat pergi ke Mekah. Amin ya rabbal alamin. Buat umrah, buat haji. Satu benda yang kita kena buat bila sampai di Mekah, sampai di Masjidil Haram, tuan-tuan sekalian, amalan ni jangan tinggal, iaitulah semayanglah kita tuan-tuan sekalian. Lepas walaupun dah semayang fardu, semayang qada. Jangan tinggal semayang qada. Kita dulu mana kita ingat kita pernah tinggal semayang, mungkin zaman-zaman hari tu qada je tuan-tuan semayang. Semayang kita tadi, kerana fadilat semayang di Masjidil Haram ni, satu semayang 100,000 pahala. Ni tuan-tuan sekalian kena ambil ni dah. Kadang-kadang ni hak pergi Mekah dah ni kan,
Pergi semayang, lepas tu balik. Lepok kan. Pergi makan, pergi tak ada. Gitulah. Shopping. Dia tak berasa nak duduk masjid lama, nak duduk itikaf lama, tak berasa nak ngaji Quran di masjid. Padahal sampai dah di Mekah tu. Mekah dah tu tuan-tuan sekalian. Tempat yang paling suci di atas dunia ni Mekah lah. Tak berasa lagi nak buat amal ibadat. Allahu Akbar. Ni yang merugikan kita pada hari ini. Tuan-tuan sekalian, sebab tu Allah Ta'ala sebut tadi, illa man taba wa amana wa amila salihan, melainkan orang yang bertaubat wa amana dan beriman. Sebab tu iman-iman ini bukan hanya sekadar kita kata kita beriman, jangan. Nabi pernah sebut yang mana Allah Ta'ala kata jangan kamu kata kamu ni beriman, qalu amanna. Jangan kata kamu beriman, qalu aslamna, kata kamu telah masuk Islam. Kerana iman ni tuan-tuan sekalian, dia bukan macam kita boleh lafaz gitu jadi iman ni. Iman ini mestilah waqara fi qalbi, mesti tetap dalam hati kita. Dan kita terjemahkan dengan amal perbuatan kita. Kita lafaz dengan lidah dan terjemahkan dengan perbuatan, itu iman. Sekadar mulut kata beriman, hati tak beriman, tak jadi. Kan? Mulut kata beriman, aku beriman, tapi semayang tak. Berjuang juga tuan-tuan sekalian, tapi tak jaga semayang, tak jadi juga. Kerana orang yang memperjuangkan Islam ini mesti jaga bab semayang. Macam mana boleh kita kata kita perjuangkan Islam, perjuangkan Al-Quran, sedangkan kita tak semayang? Ini masalah kita pada hari ini tuan-tuan sekalian. Kena jaga bagaimana Allah Ta'ala sebut, melainkan orang yang bertaubat, orang yang beriman, dan orang yang beramal soleh wa amila solihah. Mesti buat amalan soleh. Kita hidup di atas dunia ni sekali je tuan-tuan sekalian, tak lama, sekali ni je. Lepas hari-hari orang mati pada hari ini. Ni pula ada dengar cerita COVID yang terbaru pula, wallahu alam. Virus lagu mana tak tahu tuan-tuan sekalian. Bimbang juga kita, mari pula virus baru ni pula tak boleh pula. Dah mati ramai dah tuan-tuan sekalian. Kan? Jadi buatlah amalan kita. Kenapa? Hidup di atas dunia ni sekali ni je. Sekali ni je kita hidup di atas dunia. Dan kita akan hidup selama-lamanya di akhirat yang kekal abadi, yang Allah Ta'ala telah sediakan untuk kita, sama ada di syurga ataupun neraka. Kemudian Allah Ta'ala kata, faulaika yadkhulunal jannah fala yuzlamuna fatila. Bila mana kita beriman, kita bertaubat, beriman, beramal soleh tadi, Allah Ta'ala kata apa? Mereka-mereka inilah yadkhulunal jannah, mereka inilah yang akan masuk syurga. Wala yuzlamuna syai'a, dan tidak dianiaya, dirugikan sedikit pun. Allah Ta'ala takkan zalim pada kita. Bila mana kita buat amal ibadat ni tuan-tuan sekalian, kita buat amalan soleh ni, buat kebaikan ini, walaupun sekecil-kecil benda kita buat, Allah Ta'ala akan nilai benda tadi tuan-tuan sekalian. Jangan bimbang. Tuan-tuan jalan, naik kereta, naik motor sebagai contoh. Lalu jalan tu tengok ada paku, ada kayu ke yang menghalang jalan. Kalau tuan-tuan berhenti alih kayu, alih kaca, alih paku tadi, nampak kecil remeh-temeh tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala pandang besar benda tadi. Nampak sapah di masjid, botol air ke contohnya, nampak sapah-sapah makanan ni tuan-tuan sekalian, kita ambil letak dalam tos sapah. Walaupun Tok Iman tak nampak, Tok Bilal tak nampak, pengurusi tak nampak, Allah Ta'ala nampak kita buat tuan-tuan sekalian. Besarnya nilai amalan kita tadi. Kenapa? Kita bersihkan rumah Allah Ta'ala. Orang lain pun selesa kita boleh mari rasa ni pahala yang banyak Allah Ta'ala beri kepada kita. Sebab tu tuan-tuan sekalian, dalam Islam ni, daripada sekecil-kecil benda sampai ke sebesar-besar benda, Islam jaga.
Tidak ada pada agama yang lain kecuali Islam saja. Kalau kita tengok daripada kecil sampai ke besar, daripada tuan-tuan bangun tidur sampailah tuan-tuan tidur balik, semuanya ada panduan dalam Islam. Ada panduan. Kita masuk tandas sebagai contoh, walaupun tuan-tuan tahu belaka dah. Di sana ada adab masuk tandas. Masuk dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Baca doa. Tapi tak perlulah angkat tangan pula depan tu. Bismillah. Baca doa terus lah. Dia buat warak pula depan tu. Bismillahirrahmanirrahim. Panjang. Mas baca tu doa, tuan-tuan sekalian. Ni, mana apa? Islam ajar kita. Nak bersama isteri, ada adab dia. Ada doa yang Nabi ajar suruh kita baca. Ni Islam. Cuba sebut pada saya benapa Islam tak ajar, tuan-tuan sekalian. Daripada kecil sampailah kepada pemerintahan, sampai kepada sebesar-besar benda, apatah lagi bab semayang ni, semuanya Allah Ta'ala bagi tahu ada adab dia, ada benda yang kita kena jaga. Di antaranya, tuan-tuan sekalian, inilah yang kita bincangkan pada malam ini, iaitulah jangan kita ni sia-siakan semayang kita. Dan cara dia, tuan-tuan sekalian, untuk kita dapat kesempurnaan semayang ini, tidak ada cara lain melainkan kita kena semayang berjemaah. Ini cara yang paling sempurna. Cara yang paling sempurna, kena semayang berjemaah. Kerana tak sama orang yang semayang seorang diri dengan semayang berjemaah. Tak sama. Pahala pun Nabi sebut tak sama. 25 darajat, 27 darajat orang semayang seorang diri dengan semayang jemaah. Kalau kita tanya budak kecil, adik nak sia ke nak 25 ya? Dia kata, nak 25 ya lah. Budak kecil, budak balik, tuan-tuan sekalian, nak banyak. Kenapa pula kita pilih nak semayang seorang? Kalau dari sudut akal apa kita tengok, tuan-tuan sekalian, kalau kita fikir 27 dengan 1, mana banyak? Banyak 27, tapi kita pilih juga yang 1 tu apa? Pilihlah yang banyak, 27 darajat Allah Ta'ala sediakan orang yang datang semayang berjemaah. Jadi tuan-tuan sekalian, akhir kalam, kerana kita pun tak lama dah ni nak masuk isyak, kita masuk isyak dah ni. Saya nak tengok, nak cerita pada tuan-tuan sekalian bagaimana seseorang, orang kafir yang mana dia ni asalnya jahiliah, nama dia Tufail bin Amru Ad-Dawsi, seorang sahabat Nabi. Dia ni orang Yaman. Dia bila mari ke Mekah, tuan-tuan sekalian, dalam keadaan dia tak tahu pertelingkahan di antara Nabi dengan orang Quraisy. Tiba-tiba mari, Nabi dengan orang Quraisy ni ada pertelingkahan, ada sirak. Yang mana Nabi berdakwah supaya ajak orang Quraisy ni sembah Allah Ta'ala. Orang Quraisy tolak dakwah Nabi, mereka nak sembah berhala. Bila Tufail bin Amru ni, tuan-tuan sekalian, dia sampai ke Mekah, tuan-tuan sekalian, sampai ke Mekah ni, pembesar-pembesar Quraisy kata, jangan kamu dengar apa yang Muhammad ni kata, jangan dengar. Jangan kamu ikut apa yang Muhammad ni kata. Kerana Muhammad ni orang yang memecah belah. Mazzaqa syamlana, mazzaqa jama'atana, dipecah belah masyarakat, dipecah belah kaum keluarga, dipisahkan anak dengan ayah, isteri dengan suami, adik-beradik pisah. Ni Muhammad dia kata. Ditanamkan dalam pemikiran orang yang mari ke Mekah ni, jangan jumpa dengan Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian, apa yang berlaku? Dia letakkan kapah dalam telinga dia. Tak nak dengar percakapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak nak dengar. Sebab apa? Orang Quraisy tadi dah asak dia. Jangan dengar, jangan ambil tahu tentang Muhammad. Satu hari, tuan-tuan sekalian, dia pergi ke Masjidil Haram, pergi ke Kaabah. Nak tawaf. Lepas tawaf, sembah berhala. Ni cara jahiliah.
Kerana mereka ni tawaf, lepas tawaf ni sembah berhala-berhala yang ada sekeliling Kaabah tu. Jadi tuan-tuan sekalian, bila dia pergi ke Kaabah, dia tengok Nabi SAW, Nabi tengah sembahyang. Dan tidak ada di atas dunia ni orang yang boleh lawan sembahyang Nabi SAW. Tak ada orang boleh lawan. Sempurnanya sembahyang Nabi, tak boleh orang boleh lawan. Memang Nabi. Sebab Nabi ni, dia Nabi SAW, Nabi ni yang merupakan penghulu bagi segala anak Adam dan Nabi yang terpilih, kekasih Allah Ta'ala. Maka tak ada orang boleh lawan sembahyang Nabi. Dia tengok Nabi sembahyang, tuan-tuan sekalian, tengok Nabi sembahyang dia. Dia merasakan hati dia telah tertawan dengan sembahyang Nabi. Dia berasa dalam hati dia rasa gentar. Rasa macam berdebur, rasa gentar, tuan-tuan sekalian. Ni bila tengok Nabi sembahyang. Sebab tu kita pada hari ini, tuan-tuan sekalian, kalau umat Islam pada hari ini utamakan sembahyang berjamaah ni, tuan-tuan sekalian, akan bergentarkan hati-hati orang kafir. Tak payah pergi perang, tuan-tuan sekalian. Kalau ada perang lah, tapi sekarang ni tak ada perang. Cukup dengan hanya kita sembahyang berjamaah ramai-ramai, tuan-tuan sekalian, subuh macam Jumaat, orang kafir akan takut dengan orang Islam. Percayalah cakap saya, tuan-tuan sekalian. Orang kafir ni dia bimbang umat Islam ni buat sembahyang je. Sembahyang menunaikan rukun-rukun Islam, menunaikan apa yang Allah Ta'ala suruh. Yang ni dia takut sangat ni, orang kafir ni. Jadi kalau kita boleh sembahyang, tuan-tuan sekalian, jaga sembahyang kita subuh macam ke Jumaat, insya-Allah, tuan-tuan sekalian, akan lahirlah lepas ni generasi-generasi yang akan membebaskan negara-negara ni daripada belenggu orang kafir, tuan-tuan sekalian. Akan lahirlah pemuda-pemuda yang mana mereka ni yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ni yang kita nak, tuan-tuan sekalian. Jadi bila tengok Nabi sembahyang rasa gentar hati, kemudian dia tak sedar makin lama makin dia dekat dengan Nabi SAW. Tufail tadi tu, makin lama makin dekat, kemudian Allah Ta'ala campakkan dalam hati dia, rasa dia nak dengar benda apa yang Muhammad baca. Ni tuan-tuan sekalian, asal tak mau dengar ni, letak kapas dalam telinga. Makin lama makin dekat, akhir sekali dia rasa nak dengar. Dia kata, kalau lah benda tu baik, aku ambil. Kalau benda tu tak molek, aku tinggalkan. Kerana aku ni orang penyair, aku faham bahasa Arab. Lepas tu, tuan-tuan sekalian, dia tunggu Nabi. Dia tunggu Nabi. Lepas Nabi habis sembahyang, Nabi balik ke rumah, dia ikut Nabi. Dia ikut Nabi SAW sampai ke rumah Nabi. Lalu dia tegur Nabi. Lalu dia bagi tahu, dia cerita, aku mari gini. Orang Quraisy kata macam ni kepada aku, jangan dengar apa yang mu kata. Lalu dia minta dengan Nabi SAW cuba baca pada dia sesuatu yang boleh dia dengar daripada Nabi SAW. Maka Nabi baca dua surah je. Nabi baca surah Al-Falaq dan surah Al-Ikhlas. Dua surah je Nabi baca. Bila Nabi baca dua surah ni, tuan-tuan sekalian, terus masuk Islam. Ini hebatnya Al-Quran. Bila mana faham tentang Quran, bila mana kita tengok mukjizat Quran ni, orang bila dengar Quran, tuan-tuan sekalian, faham Quran, terus masuk Islam. Lalu Tufail bin Amru Ad-Dawsi masuk Islam. Bila dia masuk Islam, dia ajak anak bini masuk Islam. Lepas tu, tuan-tuan sekalian, dia doa, dia bagi tahu, dia ajak kaum dia masuk Islam, kaum dia tolak, engkar. Masih lagi sibuk, masih lagi buat maksiat, masih lagi buat benda keji. Lalu dia balik jumpa Nabi SAW. Dia beritahu Nabi, dalam ramai-ramai yang aku dakwah Islam tadi, seorang saja masuk Islam. Itulah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bila cerita pada Nabi, Nabi pun terus ambil wudu, Nabi bangun, Nabi sembahyang. Lepas Nabi sembahyang, Nabi doa, tuan-tuan sekalian. Abu Hurairah kata, aku bimbang dah tengok Nabi SAW. Bimbang pasal apa? Takut Nabi doa kecelakaan, kebinasaan, maka akan hancurlah kaum tadi. Macam kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Saleh, semuanya hancur dengan doa-doa Nabi mereka.
Lalu bila Nabi doa, Nabi kata Allahumma hdi dausan, Allahumma hdi dausan, Allahumma hdi dausan. Ya Allah, berikanlah hidayah pada kaum Daus, berikanlah hidayah pada kaum Daus, berikanlah hidayah pada kaum Daus. Tuan-tuan sekalian, lepas Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah, lepas perang Badar, perang Khandaq, pada pembukaan kota Mekah, tuan-tuan sekalian, ramai 80 keluarga Daus tadi masuk Islam. Allahu Akbar. Masuk Islam. Kenapa? Ini yang dibawa oleh seorang tadi tu. Dia tengok Nabi semayang je, tuan-tuan sekalian. Ramai yang masuk Islam lepas tu. Dan tuan-tuan sekalian, lepas tu apa yang berlaku? Dia pecahkan berhala, dia bakar berhala. Akhirnya bila mana kaum dia tengok berhala ni tak ada apa manfaat sekalipun, yang mana Tufail tadi bakar berhala tadi, akhirnya saki-baki syirik yang ada dalam kaum di ketika itu akhirnya habis, akhirnya hilang macam saki-baki berhala telah dibakar tadi. Syirik tadi habis, tuan-tuan sekalian. Akhirnya semua masuk Islam. Masuk Islam belaka. Dan dia minta dengan Nabi SAW supaya apa? Dijadikan mereka ni sayap kanan Nabi dalam peperangan. Minta dengan Nabi. Tuan-tuan sekalian, dan akhir sekali Tufail bin Amr ad-Dausi, dia mati syahid dalam peperangan, menentang golongan-golongan yang murtad. Dan anak dia pun masuk Islam juga, mati syahid juga. Tapi sebelum lepas ayah dia mati syahid, tuan-tuan sekalian, dalam peperangan tu tangan dia kudung. Amru bin Tufail ni tangan dia kudung dalam peperangan, kena potong oleh tentera musuh. Pada zaman Sayyidina Umar, tuan-tuan sekalian, anak kepada Tufail tadi ni, bila mana Sayyidina Umar jemput orang ramai, orang beri makan, bila sampai masa nak makan, tuan-tuan sekalian, Umar tengok ramai-ramai makan belaka ni. Siapa pada anak Tufail tadi tu tak makan. Umar tanya, kenapa tak makan? Ke kamu malu dengan tangan kudung kamu? Maka kata dia, ya wahai Umar, aku malu dengan tangan kudung aku. Maka kata Sayyidina Umar, wallah, demi Allah Ta'ala, aku tak akan makan makanan ini melainkan digaul dengan tangan kamu yang kudung tadi. Allahu Akbar, tuan-tuan sekalian. Sayyidina Umar, mana apa tak pandang hina pun. Tangan dia dah kudung, tak pandang hina. Dan kemudian tuan-tuan sekalian, Sayyidina Umar kata apa? Dalam kalangan kita ni, semua anggota kita pada hari ni, seorang saja yang anggota dia masuk dalam syurga. Tangan kananmu yang kena potong tu lah, dalam syurga. Jadi tak ada lawanannya, hebatlah kami ni tak ada syurga lagi. Tuan-tuan sekalian, nak cerita bagaimana asalnya daripada seorang tadi yang lihat Nabi semayang, akhirnya ramai yang masuk Islam, memperjuangkan Islam, sanggup mati demi Allah Ta'ala, dan sanggup mati demi mempertahankan Islam. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, kita pada malam ini, mudah-mudahan kita dapat jaga semayang kita, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan urusan kita di atas dunia. Kalau kita jaga semayang kita, insya-Allah kehidupan kita di atas dunia ni jadi mudah. Tapi kalau tak jaga semayang, kita akan tengok bagaimana kehidupan kita di atas dunia ni akan jadi doktor, tak teratur. Pasal apa? Dia melihat kepada cara kita menjaga semayang, tuan-tuan sekalian. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita dan generasi kita ni, Rabbi ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Wallahu ta'ala alam. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang lemah dan kurang datang daripada dia ambil sendiri. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Fassalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih kafara salawat. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما من كرمك يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا.